terbang air tu dia akan inherent to engine, okay, dan spin tu dia restricted to certain level for take off and landing sebab dia lebih besar, spin tu lebih apa yang akan jadi dia lebih besar kesan gyroscopic couple tu. Okay, sebab semasa dia take off and landing ni sebenarnya dia akan ada precision juga. Jadi precision to be controlled, okay, during the landing, diving and take off, and during the turn right and turn left. Okay, and then for airplane, okay, they will have two precision. One is the precision of takeoff, and one is the precision of turning. Okay, so you have to treat it separately. Okay, and this will result into gyroscopic couple M prime. Okay, kalau yang sebelum ni masalah mechanical problem sebelum ni, you hanya perlu ambil kira satu precision saja, tapi untuk airplane ni kena ambil kira dua. Okay, nanti untuk kapal ship pun dia akan ambil kira dua. Okay, sebab dia daripada dua aksis, okay, dua aksis yang berbeza. And untuk kapal kita assess gyroscopic couple effect ni untuk shear and axial stresses, okay, pada ball, pada nuts dia, okay, pada dia punya fasteners. Okay, untuk kapal, okay, yang ni, okay, kalau tengok yang ni dia masa ni dia climbing, okay, pada masa yang sama dia sedang turn right, okay, dia sedang berputar ke kanan, okay. Kalau you tahu kapal tu walaupun dia, kalau dia landing dia ada landasan kan, jadi untuk align kan dia dengan landasan tu selalunya dia akan ada turn right ataupun turn left sikit supaya dia betul-betul boleh landing atas landasan tu straight. Okay. Okay, jadi untuk example airplane kita guna example yang ni. Okay, an aircraft take off from a runway velocity 250 km per hour with the engine is running at 5,500 rpm. The plane take off at 900 meter radius curve while turning left at 700 meter radius. If the mass moment of inertia of the engine is 30 kg meter square, determine the gyroscopic effect on the aircraft and the force acting on the bolts twisting the engine to the body. Okay, so we were given the view of the plane, okay, like this. Okay, jadi masa ni dia tengah take off. Okay, dia take off, lepas tu dia sedang ada velocity dia adalah 290 km per hour dan dia ada take off dan juga turning left pada masa yang sama. Okay, dan yang ni adalah view untuk ball. Okay, dia you ada propeller, okay, you ada propeller, lepas propeller tu dia ada dia punya apa panggil pemegang dia, okay, pemegang dia, holder dia. Okay, jadi dia holder yang pegang dia pada kapal tu adalah guna 4 bolt. Okay, jadi ada 4 bolt ni dia bergerak ke depan. Okay, jadi bentuk dia, okay, bentuk dia macam ni lah. Okay, yang ni dia bergerak ke depan. Okay, yang ni adalah dia punya propeller tu. Okay, propeller tu. Okay, jadi bila kita extract maklumat yang ada, okay, I 30 kg meter square, ada N, okay, 9,500 rpm, V 250 km per hour, yang ni mesti kena tukar kepada meter per second, okay. Row take off 900 meter dan row turn tu 700 meter. Okay, jadi kena cari M prime take off, M prime turn, dan FA, FB, FC, FD. Yang ni adalah force pada bolt, okay. So kita ambil 1, 2, A, B, C, D. Okay, di sini A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. Okay, jadi untuk pengiraan, okay, untuk analisis, okay, first untuk cari nilai dia, kita guna formula ni, okay, formula cari spin dia 2 pi n over 60. Okay, jadi yang ni guna 9,500 tu. Okay, jadi yang ni arah dia, okay, yang okay, jadi aksis dia adalah pada X. Okay, aksis untuk spin adalah pada X. Okay, jadi sebab tu bila yang ni dia beritahu tak tengok daripada yang ni dia tak tengok, dia tak bagi tahu tengok daripada mana arah untuk untuk
propeller tu, propeller tu, tapi selalunya arrow dia mesti ke depan. Jadi punya propeller tu dia bergerak ikut arah jam. Kalau dia tengok daripada belakang. Propeller. Kalau dia gerak ke depan, dia punya arrow untuk spin tu dia ke depan. Jadi sebab tu dia yang ni dia adalah ikut arah jam. Tengok daripada belakang. Jadi kita dah ada arah untuk spin, dan nilai dia. Kemudian kena kira, kena kira untuk precision. Jadi untuk precision kita guna V, equation V sama dengan omega R. Omega kita dalam kes ni adalah precision to take off, dan R dia adalah row take off. Jadi yang ni mesti kena tukar kepada V itu tukar kepada meter per second. Jadi yang ni saya tak jawapan. Boleh tolong kira tak? Row take off, bukan. Precision untuk take off dan precision untuk turn tu. Tadi kita ada V. Tak sama, nilai dia tak sama. Ada siapa yang dah kira nilai dia? Precision untuk take off? (0.08) Berapa? 0.08. 0.08. Okey, untuk take off. Saya guna je nilai yang you bagi. Saya tak ada Orang jawapan. lain macam mana orang lain? Orang lain macam mana? Sama-sama. Sama? 0.0? 0.077. Sama-sama. 0.077, okey. 0.0, yang ni nilai betul kot. Tak tahu bila saya dapat nilai ni. 0.077 saya tulis kat sini. Betul lah kot. Okey. Precision untuk turn. Yang ni tak kot. Turn apa? Turn left kan dia. Boleh kirakan precision untuk turn. Kosong 0.09. 0.09. Okey. 0.09. Okey, saya terima. Okey. Jadi bila dah kira tu you ada spin, you ada precision, untuk dua-dua keadaan take off dan turn. Jadi kemudian kita kira untuk gyroscopic couple. Gyroscopic couple yang ni hanya first kira dia punya value saja, value saja, dan daripada sini masukkan precision take off, I dan spin. I kita adalah 30. Sama ke? Yang saya guna yang ni. Oh lain. Tak tahu. Yang saya ada ni lain. Gunakan 30 tu. Gunakan 30 tu. Boleh tolong kirakan untuk M take off dan M turn. M take off guna formula ni dan M turn guna formula ni.
Dia dapat nilai dia tak? M take off. Ada siapa yang kira? 2000. 2387.6. Okey. 23. Dia dapat ni 23. 2387.6 lah tu ya. Okey. Yang tu untuk M take off lah. Take off. Okey. Untuk M10? Turn on the way. Okey. Dua 2686.04. 26. 86.04. Okey, 286. Okey. Hampir lah. Okay, sebab yang saya dapat ni 296. 296. Boleh lah. Okay. Jadi setelah dapat M take off dan M turn tu, okay, jadi untuk direction dia yang ni kena buat gambar rajah ni. Okay, kita mesti kena buat gambar rajah ni bila ni you ada 3 axis. Okay. Jadi axis untuk propeller, okay, adalah propeller, spin propeller, okay, adalah axis yang ni X, okay, yang ni adalah axis X. Kemudian untuk turn, okay, untuk turn left ke right, turn left lah. Dia turn left, okay, dia akan berada pada axis Y. Okay, untuk turn, okay, precision turn adalah axis Y, tapi untuk precision take off dia akan berada pada axis Z. Okay, jadi kalau you guna spin dan precision turn, you akan dapat M turn tu pada axis Z. Kalau guna spin dan juga precision take off, you akan dapat M take off tu pada axis Y. Okay, pada axis Y. Okay, jadi dekat jawapan ni, okay, dekat jawapan ni kita gunakan right hand rule. Okay, right hand rule. Okay, kita ada spin ke depan. Kita ada precision take off dulu ya. Take off sana. Okay, jadi M, okay, jadi M take off you akan dapat ni, okay, arrow dia ke atas. Okay, okay, check dengan dia punya right hand rule. Okay, kemudian kalau kita ada spin ke depan, okay, dan precision turn tu ke atas, okay, thumb, dan guna right hand rule dia akan dapat M turn tu dia ke bawah, okay, ke bawah menuju ke arah you, okay, ke depan, okay, M turn tu ke depan. Okay, jadi dekat sini you boleh letak untuk M take off dia kalau arrow macam tu dia counter clockwise, okay, yang ni counter clockwise, okay, M take off, okay, direction from the top of the engine. Okay. Dan untuk M turn yang ni adalah counter clockwise. Okay, counter clockwise juga. Okay, yang ni counter clockwise, yang ni pun counter clockwise. A view from the left side of the engine. Okay, clockwise dan counter clockwise dan counter clockwise. Okay, dua-dua counter clockwise Okay. Okay, jadi daripada tu, okay, daripada tu kita boleh tahu arah untuk M prime. Okay, bila kita dah ada M take off ke atas, maksudnya kita punya M prime tu dia adalah opposite direction, dia ke bawah. Okay, bila dia ke bawah, maksudnya bila you view daripada atas dia adalah clockwise. Okay, M tu, couple tu dia adalah clockwise. Okay, jadi sebab tu apa yang akan jadi pada ball, okay, pada ball A, B, C, D, okay, A dan B, okay, dia akan menuju ke depan, okay, bukan ke depan, ke kiri, sekejap, daripada kiri ke kanan. Okay, yang ni FA, FB, okay, dia akan pergi ke kanan, okay, dan FC dan FD dia akan pergi ke kiri. Okay, you rujuk M prime take off ni, okay, jadi couple tu dia akan menyebabkan dia nak pusingkan propeller tu clockwise. Okay, dia akan cuba pusing clockwise. Jadi force pada bearing tu, yang ni dia ke sana, okay, yang ni dia ke sini. Okay, FCFD dia ke sini. Okay, dia akan pusing macam tu. Okay, yang tu adalah kesan daripada M prime take off.
Okay. Dan untuk M turn, okay, untuk M turn you ada M prime turn, okay, dia opposite direction daripada M turn ni, okay, jadi dia ke sana. Jadi kalau tengok daripada sebelah kiri dia akan jadi clockwise, okay. Maksudnya dia akan menyebabkan bolt ni naik ke atas, okay. Dia akan pusing macam tu dia akan pusing. Dan ni macam ni. Yang ni FA dan FB ke atas, jadi dia akan jadi tension. Okay. FC dan FD dia akan jadi compression. Okay, dia akan tekan. Okay, dia akan tekan. Sekejap. Yang ni adalah view propeller di sebelah bawah sorry. Okay. Propeller di sebelah bawah. Jadi untuk A dan B dia akan tekan. Okay, jadi yang ni dua ni compression. Okay. Yang ni dia naik atas ni artinya dia akan tekan ke arah bawah sayap. Okay, bawah sayap kapal tu. Okay, jadi yang ni adalah compression. Okay. Yang ni dia akan cuba tarik. Okay. M prime turn ni dia akan cuba tarik plate ni ke bawah. Okay, jadi sebab tu bolt, kesan pada bolt tu dia akan jadi tension. Okay, FC dan FD prime ni dia akan jadi tension. Okay, jadi sebab tu dia ada yang ni arrow dia ke atas, yang ni arrow dia ke bawah. Yang ni, ni adalah kesan daripada couple M prime. Okay, M prime. Okay, jadi dalam jawapan you pun kena tunjuklah ni dia punya anak panah dia. Okay, lepas tu dekat jawapan yang ni, okay, untuk pengiraan untuk F take off. Okay, untuk take off you ambil M prime take off. Lepas tu sebab dia ada dua bolt yang terkesan, okay, dia jadi macam ni, 2 F prime. Okay, jadi F take off tu dia ada 2, lepas tu distance untuk take off sebab dia pada arah ni. Okay, D untuk take off adalah 1 meter. Okay, D yang ni adalah 1 meter. Okay, yang ni D dia adalah 1 meter, dia akan dapat F prime take off. Kat sini saya tak ada dah nilai dia. Sekejap. You check ya. Yang ni jawapan yang saya dapat 1150. 1150 Newton untuk F prime take off. Okay. Dan untuk F turn, F prime turn, okay, dia akan bertindak pada aksis ni, jadi jarak dia pun 1 meter. Okay, couple tu, okay, dia akan ambil kira yang 1 meter juga. D dia adalah 1 meter. Jadi F prime turn tu nilai dia 1480. Okay, 1480. Okay, 1480 kat sini. Dan ni adalah axial forces. Okay, untuk F turn dia adalah axial forces. Untuk take off dia adalah shear forces. Okay, yang 3 titik ni kena tulis kat situ shear force. Yang ni axial force. Okay, axial force. Ya. Doktor, kenapa kita kena bagi dengan 2D ya? Sebelum ni kita 2D, 2 tu sebab dia ada 2 bolt. Kalau ada 1 bolt saja tak perlu ada 2 tu. Tapi yang ni sebab ada 2 bolt. Okay, kalau you letak banyak bolt pun dia akan bahagi dengan 3 lah nanti. Okay, jadi sepatutnya F take off tu dia akan jadi kurang. Okay, semakin banyak F tu, semakin banyak bolt semakin kurang F take off tu. maksudnya yang contoh 4 tadi pun sama lah. Contoh 4 tadi pun sama sebab dia ada 2 bolt yang terkesan. Terima kasih. Okay. Yang ni 2 ni sebab dia ada 2 bolt tu Kalau ada 3 bolt yang tersusun dekat sini, okay, kena ambil 3 lah. Okay, tapi yang ni sebab dia ada 2 bolt saja. Okay, jadi kita ambil kira 2 bolt tu. Kadang selalunya dia ada lebih daripada 2 lah. Okay. Kalau dia takkan ada struktur yang dia letak dengan 1 bolt saja. Jadi kesan tu selalunya dia sekurang-kurangnya ada 2 bolt, okay, dan selalunya dia akan letak 4 bolt. Okay, 4 bolt. Paling kurang pun 4 bolt. Okay, untuk dekatkan. Ya? Doktor, maksudnya D dia tu nilai 0.4 ke 1? 1. Kita kena tengok aksis dia bertindak pada mana. Dia nampak tak aksis dia kat mana? Aksis M prime turn dan M prime take off.
Okey. Okay, dia bertindak pada aksis Z dan Y. Okay, Z dan Y. Okay, jadi you kena ambil D tu sama dengan 1 meter. Okay, yang 0.4 tu kalau dia bertindak terhadap aksis X tu. Okay, kalau dia bertindak Contohnya pada Tan, X. Ya, contohnya kalau kita kena ambil 0.4, kalau dia bertindak kepada FB dengan FD lah. Betul? F, B, Kalau FD dengan FB, kita kena ambil 0.4 lah tak? Kalau yang ni sebab dia FB, kita kena ambil 1 mm, 1 meter. Sorry. 1 meter. 1 meter. Tengok pada apa ni force yang bertindak dekat skru tak? Dia kena tengok dia bertindak mana, Yang ada dia tu. bertindak pada mana lah. Okay. Okey. Okay, jadi untuk take off dia akan kesan dia adalah shear force. Okay. FA dan FB dia akan bergerak ke belakang. Ini kakak Itu adalah shear force. pensel. Tapi pensel Dan dapat banyak je kan. FD dia akan bergerak ke depan. Okay, force dia akan ke depan. Okay, dua tu. Kemudian untuk turn, okay, dia adalah axial forces. Okay, axial forces. Untuk A dan B dia adalah compression. A dan B ni you bagi nilai dia dan dia adalah compression. Untuk C dan D, okay, untuk C dan D dia adalah tension. Okay, yang ni apa yang terjadi dalam bolt tu dia adalah tension. Okay, FC, FD nilai force dia sama, okay, sama macam ni, okay. Sama juga dengan A dan B tapi dia adalah in tension. Okay, yang tu kena nyatakan. Jadi macam ni lah kalau you nak jawab soalan untuk A-plane. Okay, dia selalunya A-plane dengan kapal dia akan ada dua masalah. Okay, dua masalah. Ialah dua M prime yang kena cari. Okay, dia sebab dia pada masa yang sama dia take off dia turn left juga. Okay, jadi kena ambil kira dua-dua tu lah. Okay, ada soalan lain? Ada pertanyaan untuk example ni? Sebelum kita pergi ke masalah